Bila cakap pasal harga barang naik, orang cakap tak apalah, benda ni takkan kekal lama pun. Tapi korang tahu tak, kesannya setiap berlaku inflasi akan menyebabkan had untuk barangan tersebut akan pergi kepada satu tahap begitu ataupun begini. Contohlah, saya bagi satu situasi. Mungkin dulu kalau korang pergi supermarket nak beli RM50 tu penuh troli barang, betul tak? Tapi sekarang RM50 tu korang boleh kira lah berapa je korang dapat. Inilah keadaan selepas kesannya inflasi. Walaupun adalah sedikit bantuan-bantuan subsidi dari kerajaan, tapi kalau dibandingkan harga barangan dan kenaikan had gaji yang diisytiharkan sebelum ni, memang tak boleh nak cakap ia boleh membantu 100%, dan lama-lama ia akan menjadi satu keselesaan kepada pengguna dengan harga sedemikian. Cumanya dalam episod kali ni saya nak bantu korang semua. Kita kira-kira lah secara kasar kan. Korang pilih sama ada korang nak decide beli barangan dapur secara bulanan ataupun beli makanan kat luar je atau tapau lah untuk setiap hari. Tapi ingat ya, perkiraan ni khususnya makanan sahaja dan tidak termasuk barangan selain makanan, dan ini bagi berkeluarga dan juga bujang. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips perkongsian kewangan yang santai. Saya nak kongsikan laporan harga runcit harian yang telah diupdate oleh Fama sendiri mengikut negeri masing-masing, yang mana linknya saya ada sediakan di ruang description di bawah untuk rujukan. Cumanya saya nak highlightkan keperluan makanan yang biasanya orang wajib nak beli. Contohnya ayam proses standard, bawang, telur ayam mengikut grade-grade tertentu, ubi kentang dan lain-lain. Jika korang pilih beli barangan dapur secara bulanan, jom kita rujuk paparan ini. Ayam proses standard sekilo RM8.90. Dah campur kepala kaki semua, confirm lah dalam RM15 macam tu. Ikan pula bergantung kepada pilihan masing-masing lah. Contoh saya ambil ikan cecaru, sekilo dalam RM10. Telur ayam grade C 30 biji RM12.90. Beras jasmin 5 kilo RM15. Gula pasir 1 kilo RM2.90. Sayur sawi sekilo RM6.50. Instant kopi RM18. Instant Milo pun RM18. Ubi kentang Holland 1 kilo RM4.50. Sardin tin 230 gram RM6.30. Bawang putih sekilo RM10. So kita ambil lah dalam normal lah, dalam jumlah minimum 500 gram dalam RM4.49. Roti gardenia pula RM2.80. Buah-buahan contohnya apple 10 biji dalam RM12. Minyak masak 2 kilo RM20. So anggaran jumlah barangan dapur secara bulanan sekitar RM148.45 bagi kategori bujang. Kita boleh bagi purata sekitar 150 je lah bajet untuk barangan dapur. Kiranya tak ada benda lain korang nak tambah lah. Contohnya libisco abseng lah, kudak-kudak lagi dan lain-lain. Tapi yang ada keluarga pula, mungkin kos tadi akan jadi double ataupun triple, dan ini bergantung kepada ahli dalam sesebuah keluarga dan juga peringkat umur. Jom kita lihat paparan anggaran bagi yang berkeluarga pula. Ayam proses kilo RM8.90 dan campur kepala kaki semua confirm lah dalam RM15, betul tak? Darab dengan 3 ekor dapatlah RM45. Yelah, takkan nak beli seekor, family kot, betul tak? Ikan pula bergantung jenis ikan pilihan yang korang pilih. Contohnya cencaru sekilo RM10, darab dengan 2 RM20. Telur ayam grade C 30 biji RM12.90, darab dengan 2 dapat RM25.80. Beras jasmin pula untuk 10 kilo RM37. Gula pasir 1 kilo RM2.90, darab dengan 2 dapat RM5.80. Sayur sawi sekilo RM6.50, darab 2 dapat RM13. Instant kopi dan instant Milo berharga RM18. Ubi kentang Holland 1 kilo RM4.50, darab dengan 2 dapatlah RM9. Sardin tin pula untuk harga standard RM6.30, darab dengan 2 dapat RM12.60. Untuk Maggi pula harga RM6.55, darab dengan 2 packs dapat RM13.10. Bawang putih sekilo RM10. So kita ambil macam biasa, minimum normal 500 gram, so dapat RM4.49. Roti gardenia pula RM2.80. Buah-buahan contohnya apple 10 biji RM12. Minyak masak 10 kg RM30. So jumlah anggaran dalam RM285.39. Cumanya sebagai peringatan lah, kos ni tak termasuk lagi dengan penggunaan gas, elektrik sekiranya memasak menggunakan dapur elektrik, dan kos bahan-bahan yang lain yang ada kena-mengena. Dan bagi kategori berkeluarga ni biasanya kos awal-awal bulan je, tapi nanti confirm akan ada penambahan itu dan ini. So kita dah lihat pembelian barangan dapur secara kasarnya, tapi bagaimana pula sekiranya bagi kategori bujang dan keluarga yang nak beli makanan yang dah siap terus, especially yang jenis mak ayah diorang sibuk bekerja, hari-hari beli makan kat luar je. Anggaran untuk kita makan sehari iaitu makan pagi sekitar RM1.50 ke RM3, makan tengah hari RM10 ke RM12, dan makan malam RM6 ke RM10. So jumlahnya saya akan ambil secara harga minimum ya, iaitu sekitar RM17.50 kali dengan 30 hari ataupun sebulan,
dapatlah RM525. Sekali lagi saya nak tekankan, ini anggaran sahaja, bukan betul-betul tau. Mungkin korang jenis skip makan pagi lah, makan tengah hari je korang makan, ataupun setiap hari ada orang belanja makan malam. Tapi ada ke orang nak belanja korang setiap hari? Bujang kita dah tengok. Tapi macam mana pula dengan kategori berkeluarga? Rasanya lagi extra cost je, betul tak? Contohlah kita ambil yang paling ringan untuk beli makanan kat luar ni. Seperti biasa, anggaran yang kita kira untuk makanan sehari iaitu makan pagi, tengah hari dan makan malam. Saya bahagikan makan pagi RM10, makan tengah hari dalam RM30 dan makan malam RM40. So jumlahnya RM80 sehari kali dengan 30 hari, korang dapat RM2,400. Lagi sekali RM2,400 je, dan ini bergantung kepada bilangan ahli dan peringkat umur. Tapi kalau ikutkan ada cara lain untuk korang nak berbelanja berhemah. Contohnya bahagikan 50% beli dari luar dan 50% beli barangan dapur, ataupun 70% masak di rumah dan baki 30% beli di luar. Dan ini bergantung kepada cara korang berbelanja dengan pendapatan yang korang ada setiap bulan. Di sini saya bukan nak cakap ini lagi murah, itu lagi murah. Cumanya just nak berkongsi apa langkah yang bijak kita berjimat dengan belanja keperluan makanan setiap bulan. Sekiranya korang ada sebarang cadangan atau idea lain, boleh je kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa share, like dan subscribe channel Direct Lending dengan tekan button on notification untuk dapatkan video-video terbaru tentang tips kewangan yang santai.